Bab 4. Nisbah, kadar dan kadaran. Rumusan bab. Bahagian 1. Nisbah. Bahagian 2. Kadar. Bahagian 3. Kadaran. Bahagian 4. Nisbah, kadar dan kadaran. Bahagian 5. Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Bahagian 1. Nisbah. A. Definisi nisbah. Nisbah adalah cara kita untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Nisbah tidak mempunyai unit. Nisbah ditulis dalam bentuk A kepada B. Dibacakan sebagai nisbah A kepada B. Nisbah 400 cm kepada 5 am. Kita perhatikan, kedua-duanya mempunyai sistem ukuran piawai yang sama, tetapi berlainan unit, cm dan am. Kita ubahkan kepada 4 am dan 5 am. Kedua-duanya kini mempunyai unit yang sama, iaitu am. Bersamaan, nisbah 4 kepada 5. B mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti. Nisbah bagi tiga kuantiti dalam unit yang sama ditulis sebagai nisbah A kepada B kepada C. Wakilkan 0,03 kg kepada 500 G kepada 0,85 kg dalam bentuk nisbah A kepada B kepada C. Nisbah 0,3 kg kepada 500 G kepada 0,85 kg. Tukarkan kepada unit yang sama terlebih dahulu. Kekalkan unit G. 0,03 darab 1000 bersamaan 30 G. 0,85 darab 1000 bersamaan 850 G. Bersamaan nisbah 30 kepada 500 kepada 850. Bersamaan nisbah 3 kepada 50 kepada 85. C. Nisbah setara. Nisbah setara ialah perbandingan bagi dua atau lebih kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. 1/2, 2/4, 4/8. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. 2/2 bersamaan 1. 4/2 bersamaan 2. 2 darab 2 bersamaan 4. 4 darab 2 bersamaan 8. Ia adalah pecahan setara. 1/2 ditulis dalam bentuk nisbah 1 kepada 2. 2 kepada 4. 4 kepada 8. Bentuk ini dinamakan sebagai nisbah setara.
Contoh 1. Tuliskan dua nisbah setara bagi yang berikut. Nisbah 5 kepada 9. Nisbah 5 kepada 9 bersamaan 5 darab 2 kepada 9 darab 2 bersamaan nisbah 10 kepada 18. Nisbah 5 kepada 9 bersamaan 5 darab 3 kepada 9 darab 3 bersamaan nisbah 15 kepada 27. Nisbah setara bagi 5 kepada 9 ialah 10 kepada 18 dan 15 kepada 27. Nisbah 3 kepada 5 kepada 8. Nisbah 3 kepada 5 kepada 8 bersamaan dengan nisbah 3 darab 5 kepada 5 darab 5 kepada 8 darab 5 bersamaan nisbah 15 kepada 25 kepada 40. Nisbah 3 kepada 5 kepada 8 bersamaan dengan nisbah 3 darab 2 kepada 5 darab 2 kepada 8 darab 2 bersamaan nisbah 6 kepada 10 kepada 16. Nisbah setara bagi 3 kepada 5 kepada 8 ialah 15 kepada 25 kepada 40 dan 6 kepada 10 kepada 16. Contoh 2. Tentukan sama ada nisbah-nisbah berikut setara atau tidak. Nisbah 3 kepada 7 dan nisbah 24 kepada 56. Nisbah 3 kepada 7 bersamaan 3 darab 8 kepada 7 darab 8 bersamaan 24 kepada 56. Maka nisbah 3 kepada 7 dan 24 kepada 56 ialah nisbah setara. 4/9 dan 36/72. Nisbah 4 kepada 9 bersamaan 4 darab 9 kepada 9 darab 9 bersamaan 36 kepada 81. Maka 4/9 dan 36/72 bukan nisbah setara. Nisbah 2 kepada 5 kepada 7 dan nisbah 14 kepada 35 kepada 49. Nisbah 2 kepada 5 kepada 7 bersamaan 2 darab 7 kepada 5 darab 7 kepada 7 darab 7 bersamaan 14 kepada 35 kepada 49. Maka nisbah 2 kepada 5 kepada 7 dan nisbah 14 kepada 35 kepada 49 ialah nisbah setara. D. Mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah. Langkah-langkah untuk mencari nisbah dalam bentuk termudah. Bahagikan kuantiti itu dengan faktor sepunya terbesar, FSTB. Atau mendarabkan kuantiti itu dengan gandaan sepunya terkecil, GSTK. Jika nisbah A kepada B atau nisbah A kepada B kepada C ialah nisbah dalam bentuk termudah, maka nilai nombor bulat yang diwakilkan dalam nisbah itu
mestilah sekurang-kurangnya terdapat satu nombor perdana atau 1. Contoh 1. Ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Nisbah 50 cm kepada 2,6 m. Nisbah 50 cm kepada 2,6 m. Tukarkan kepada unit yang sama, iaitu 50 cm kepada 260 cm. Bersamaan 50 per 10 kepada 260 per 10. Bahagikan kedua-dua bahagian dengan 10, iaitu FSTB bagi 50 dan 260. Bersamaan nisbah 5 kepada 26. Nisbah 12 kepada 27 kepada 48. Nisbah 12 kepada 27 kepada 48. Bahagikan ketiga-tiga bahagian dengan 3, iaitu FSTB bagi 12, 27 dan 48. Persamaan 12 per 3 kepada 27 per 3 kepada 48 per 3. Bersamaan nisbah 4 kepada 9 kepada 16. Contoh 2. Ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Nisbah 5 per 6 kepada 7 per 18. Nisbah 5 per 6 kepada 7 per 18. Darabkan kedua-dua bahagian dengan 18, iaitu GSTK bagi 6 dan 18. 5 per 6 darab 18 kepada 7 per 18 darab 18. Lakukan pemansuhan. Bersamaan nisbah 15 kepada 7. Nisbah 0,03 kepada 0,15 kepada 0,48. Nisbah 0,03 kepada 0,15 kepada 0,48. Darabkan dengan 100 untuk menjadikannya sebagai nombor bulat. Nisbah 3 kepada 15 kepada 48. Bahagikan dengan ketiga-tiga bahagian dengan 3, iaitu FSTB bagi 3, 15 dan 48. 3 bahagi 3 kepada 15 bahagi 3 kepada 48 kepada 3. Bersamaan nisbah 1 kepada 5 kepada 16. Bahagian 2. Kadar. A. Hubungan antara nisbah dan kadar. Kadar ialah perubahan satu kuantiti kepada kuantiti yang lain. Kadar juga merupakan kes khas nisbah yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit. Kadar sering digunakan dalam kehidupan seharian bagi membandingkan dua situasi yang berlainan unit. Misalnya, sebuah kereta bergerak sejauh 40 km, yakni unit yang digunakan ialah km. Perjalanan kereta itu mengambil masa selama 30 minit, yakni unit yang digunakan ialah minit. Maka nisbah 40 km kepada 30 minit ditulis sebagai 40 km per 30 minit atau 80 km per 1 jam atau
80 km per jam. Bentuk perbandingan nisbah ini disebut sebagai kadar. Contoh 1. Nyatakan kadar dan kuantiti bagi setiap situasi berikut. Ahmad memandu kereta sejauh 25 km dengan penggunaan petrol sebanyak 2 liter. Kadar bersamaan jarak perjalanan bahagi isi padu petrol bersamaan 25 km bahagi 2 liter bersamaan 50 km bahagi 1 liter bersamaan 50 km per liter. Siti membayar RM42 bagi membeli 3 kg udang. Kadar bersamaan jumlah harga bahagi jisim bersamaan RM42 bahagi 3 kg bersamaan RM14 bahagi 1 kg bersamaan RM14 per kg. Contoh 2. Tuliskan kadar dalam bentuk yang dinyatakan. Gula-gula itu dijual dengan harga 90 sen bagi setiap 50 G. Tukarkan dalam bentuk ringgit per kg. 90 sen per 50 G bersamaan dengan 0,9 ringgit per 50 G bersamaan 0,9 ringgit darab 200 bahagi 50 G darab 200 bersamaan 180 ringgit per 1000 G bersamaan 180 ringgit per 1 kg bersamaan 180 ringgit per kg. Pelari pecut itu mencatatkan kelajuan 12 m per s. Tukarkan dalam bentuk km per j. 12 m per s bersamaan 12 m per 1 s bersamaan 12 m bahagi 1 s. Tukarkan m kepada km bahagi 1000. Tukarkan S kepada J bahagi 3600 atau 60 darab 60. 12 bahagi 1000 km bahagi 1 per 60 darab 60 J. Tukarkan bahagi kepada darab dan tukarkan salingannya. Maka 12 per 1000 km darab 60 darab 60 per 1 J bersamaan 43,2 km per J. Bahagian 3. Kadaran. A. Hubungan antara nisbah dan kadaran. Kadaran ialah suatu hubungan yang dinyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Kadaran boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Sebuah kereta bergerak 10 km dalam masa 5 minit. 10 km per 5 minit. Jika kereta bergerak dalam 60 minit. 5 darab 12 bersamaan 60 minit. 10 darab 12 bersamaan 120 km. Penggunaan petrol bagi kereta itu ialah 2L bagi setiap 16 km. Maka perjalanan 48 km memerlukan 6L petrol. 16 km per 2L bersamaan 48 km per 6L.
16 darab 3 bersamaan 48. 2L darab 3 bersamaan 6L. B. Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran boleh diperolehi dengan 3 kaedah. Pertama, kaedah unitari. Kedua, kaedah kadaran. Ketiga, kaedah darab bersilang. Contoh 1. Harga 6 helai kemeja ialah RM144. Berapa jumlah harga untuk 18 helai kemeja? Kaedah unitari. Harga 6 helai bersamaan RM144. Harga 1 helai ialah RM144 bahagi 6 bersamaan RM24. Maka 18 helai bersamaan RM24 darab 18 bersamaan RM432. Kaedah kadaran. RM144 bahagi 6 bersamaan X bahagi 18. 6 darab 3 bersamaan 18. RM144 darab 3 bersamaan X. X bersamaan RM144 darab 3 bersamaan RM432. Kaedah darab bersilang. RM144 bahagi 6 bersamaan X bahagi 18. 6 darab X bersamaan 6X bersamaan RM144 darab 18. X bersamaan RM144 darab 18 bahagi 6 bersamaan RM432. Bahagian 4. Nisbah, kadar dan kadaran. A. Menentukan nisbah 3 kuantiti daripada 2 kuantiti yang diberi. Jika nisbah P kepada Q ialah 5 kepada 8 dan nisbah Q kepada R ialah 8 kepada 15, cari nisbah P kepada Q kepada R. Nisbah P kepada Q ialah 5 kepada 8. Nisbah Q kepada R ialah 8 kepada 15. Untuk memudahkan pengiraan bagi 3 kuantiti nisbah, disyorkan membuat susunan secara 2 lapis dan meletakkan kuantiti yang sama dalam satu lajur. P, Q, R. Maka nisbah P kepada Q kepada R ialah 5 kepada 8 kepada 15. Contoh 1. Nisbah umur Ali kepada umur Raju ialah 2 kepada 3. Nisbah umur Raju kepada Roslan ialah 4 kepada 5. Cari nisbah umur Ali kepada Raju kepada Roslan. Katakan X ialah umur Ali, Y ialah umur Raju, Z ialah umur Roslan. Nisbah X kepada Y ialah 2 kepada 3. Nisbah Y kepada Z ialah 4 kepada 5. Nisbah X kepada Y ialah 2 kepada 3. Nisbah Y kepada Z ialah 4 kepada 5. 3 darab 4.
4 darab 3. 12. 2 darab 4 bersamaan 8. 5 darab 3 bersamaan 15. Maka nisbah umur Ali kepada Raju kepada Roslan ialah 8 kepada 12 kepada 15. B. Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan daripada nisbah diberi. Dalam satu adunan kuih yang terdiri daripada tepung dan mentega, nisbah tepung kepada mentega ialah 5 kepada 2. Puan Rosnah telah mencampurkan 400 G tepung. Berapa jisim mentega yang diperlukan? Nisbah tepung kepada mentega ialah 5 kepada 2. Jika jisim tepung ialah 400 G, berapa jisim mentega? Kaedah darab bersilang. Katakan X ialah mentega yang diperlukan. 400 G bahagi 5 bersamaan X bahagi 2. 5X bersamaan 400 G darab 2. X bersamaan 400 G darab 2 bahagi 5 bersamaan 160 G. Kaedah unitari. 5 bahagian tepung bersamaan 400 G. 1 bahagian tepung bersamaan 400 G bahagi 5 bersamaan 80 G. Maka 2 bahagian mentega bersamaan 80 G darab 2 bersamaan 160 G. Puan Rosnah perlukan 160 G mentega. C. Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Caj parkir bagi sebuah kompleks membeli belah ialah RM2 bagi jam yang pertama. Tiap-tiap jam berikutnya dikenakan 50 sen per jam. Hashim telah meletakkan keretanya selama 5 jam. Berapa bayaran yang dikenakan kepada Hashim? Bayaran bagi 1 jam pertama ialah RM2. Baki parkir ialah 5 jam tolak 1 jam bersamaan 4 jam. RM0.5 bahagi 1 jam bersamaan X bahagi 4 jam. 1 jam darab 4 bersamaan 4 jam. RM0.5 darab 4 bersamaan X. X bersamaan RM0.5 darab 4 bersamaan RM2. Jumlah parkir ialah RM2 tambah RM2 bersamaan RM4. Bayaran yang dikenakan kepada Hashim ialah RM4. D. Selesaikan masalah. Resepi membuat kek ialah terdiri daripada tepung, gula dan mentega. Nisbah tepung kepada gula kepada mentega ialah 2 kepada 5 kepada 6. Jika Puan Aminah ingin menggunakan 250 G gula, tentukan berapa jisim tepung dan mentega yang diperlukan. Nisbah tepung kepada gula kepada mentega ialah 2 kepada 5 kepada 6. Kuantiti gula ialah 250 G. Katakan kuantiti tepung ialah T. Gula ialah G. Mentega ialah M. Maka nisbah T kepada 250 kepada M ialah 2 kepada 5 kepada 6. Nisbah T
kepada 250 ialah 2 kepada 5. T bahagi 250 bersamaan 2 bahagi 5. T darab 5 bersamaan 2 darab 250. T bersamaan 2 darab 250 bahagi 5 bersamaan 100. Nisbah 250 kepada M bersamaan 5 kepada 6. 250 bahagi M bersamaan 5 bahagi 6. M darab 5 bersamaan 6 darab 250. M bersamaan 6 darab 250 bahagi 5 bersamaan 300. Tepung dan mentega yang diperlukan oleh Puan Aminah ialah masing-masing 100 G dan 300 G. Bahagian 5. Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. A. Hubungan antara peratusan dan nisbah. Suatu peratusan boleh diungkapkan dalam bentuk nisbah. Misalnya, 30% bermakna 30/100 yang dituliskan sebagai 30/100. 30% bersamaan 30/100 bersamaan 3/10 bersamaan 3 kepada 10. Contoh 1. Nisbah bilangan buah apel kepada buah oren di dalam kotak itu ialah 2 kepada 3. Cari peratusan buah apel di dalam kotak itu. Nisbah bilangan buah apel kepada buah oren ialah 2 kepada 3. Maka nisbah bilangan buah apel kepada jumlah bilangan buah apel dan oren ialah 2 kepada dalam kurungan 2 tambah 3. Bermaksud nisbah satu bahagian kepada semua bahagian. Bersamaan 2 kepada 5. Bersamaan 2/5. 2/5 bersamaan 2 darab 20 bahagi 5 darab 20 bersamaan 40/100 bersamaan 40%. Peratusan buah apel ialah 40%. B. Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Ali mempunyai wang RM200. Dia berikan RM80 kepada Abu. Berapakah peratusan baki wang Ali? Baki wang Ali ialah RM200 tolak RM80 bersamaan RM120. Katakan peratusan baki wang Ali ialah Y. Kaedah darab bersilang. Y bahagi 100 bersamaan 120 bahagi 200. 200 darab Y bersamaan 120 darab 100. Y bersamaan 120 darab 100 bahagi 200 bersamaan 60. Kaedah kadaran. Y bahagi 100 bersamaan 120 bahagi 200. 100 darab 2 bersamaan 200. Y darab 2 bersamaan 120. Y darab 2
bersamaan 120. Y bersamaan 60. Peratusan baki wang Ali ialah 60%. C. Selesaikan masalah. Ada 36 biji guli untuk diberikan kepada Ali, Bakar dan Chong. Nisbah bilangan guli Ali kepada guli Bakar ialah 3:2. Bakar mendapat 1/2 daripada bilangan guli Chong. Berapakah guli yang didapati oleh Ali, Bakar dan Chong? Katakan A, B dan C mewakili Ali, Bakar dan Chong. Nisbah A kepada B ialah 3:2. Nisbah Bakar kepada Chong ialah 1/2. Maka nisbah B kepada C ialah 1:2. Nisbah A kepada B ialah 3:2. Nisbah B kepada C ialah 1:2. 1/2 bersamaan 2. 3. 2/2 bersamaan 4. Maka nisbah A kepada B kepada C ialah 3:2/4. Bilangan A bahagi 36 bersamaan 3/9. 3 tambah 2 tambah 4 bersamaan 9. Bersamaan 1/3. 3/12 bersamaan 36. 1/12 bersamaan bilangan A. Maka bilangan A ialah 12. Bilangan B bahagi 36 bersamaan 2/9. 9/4 bersamaan 36. 2/4 bersamaan bilangan B. Maka bilangan B ialah 8. Bilangan C bahagi 36 bersamaan 4/9. 9/4 bersamaan 36. 4/4 bersamaan bilangan C. Maka bilangan C ialah 16. Bilangan guli yang didapati oleh Ali, Bakar dan Chong masing-masing ialah 12, 8 dan 16 biji.